Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Saya mewakili daripada kumpulan 6 akan membentangkan projek mini yang bertajuk Peranan Guru sebagai Ejen Perubahan dalam Komuniti. Dalam dunia moden yang penuh cabaran, peranan guru bukan lagi terhad kepada bilik darjah. Guru kini dilihat sebagai ejen perubahan yang membentuk komuniti melalui bimbingan, nilai budi dan pelibatan sosial. Mereka menjadi penghubung penting antara sekolah dan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan sasiah, pendidikan dan kesejahteraan komuniti. Justru kajian ini memberi tumpuan kepada sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam memainkan peranan sebagai ejen perubahan. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti peranan utama guru dalam membawa perubahan positif kepada komuniti. Ini termasuklah peranan mereka sebagai pembimbing, pendorong, pembangunan insan dan penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Kedua, kajian ini ingin menilai keberkesanan program-program komuniti yang dianjurkan oleh guru. Contohnya seperti program motivasi, kempen kesedaran, kelas tambahan atau khidmat masyarakat yang memberi impak kepada kesejahteraan penduduk setempat. Ketiga, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru dalam usaha mereka untuk mempengaruhi perubahan dalam komuniti. Ini mungkin termasuklah kekangan masa, sokongan yang terhad atau kurangnya penglibatan daripada pihak luar. Persoalan kajian berpandukan objektif tadi. Kajian ini merungkai 3 persoalan utama. Pertama, apakah peranan utama guru dalam membawa perubahan positif kepada komuniti? Adakah mereka sekadar pendidik atau memegang peranan lebih luas dalam masyarakat? Kedua, adakah program-program yang dijalankan oleh guru benar-benar memberi kesan kepada kesejahteraan komuniti? Kajian ini cuba mengenal pasti sama ada program tersebut berkesan dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, apakah cabaran sebenar yang dihadapi oleh guru semasa berusaha untuk mencetus perubahan? Ini penting untuk difahami agar kita dapat menyokong mereka dengan lebih berkesan. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan soal selidik. Pendekatan ini membolehkan data dikumpulkan secara sistematik dan memberikan gambaran umum terhadap persepsi guru. Kedua, instrumen kajian. Instrumen utama ialah soal selidik Google Form yang dibina untuk mengumpul data tentang persepsi guru terhadap peranan mereka dalam komuniti, keberkesanan program yang dianjurkan serta cabaran yang mereka hadapi. Ketiga, persempelan. Seramai 27 orang guru sekolah menengah telah dipilih sebagai responden kajian. Mereka mewakili kumpulan sasaran yang terlibat secara langsung dalam komuniti, sekolah dan luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Cik Nurul Anis Anisha binti Cik Rosli, nombor matrik P155137. Saya akan membentangkan dapatan kajian yang terdapat dalam kajian kami. Yang pertama ialah analisis demografi. Dalam bahagian ini terdapat beberapa analisis demografi yang kami jalankan. Demografi yang pertama ialah demografi berdasarkan jantina. Yang kedua, demografi responden berdasarkan umur. Yang ketiga, demografi responden berdasarkan tahap pendidikan. Yang keempat ialah demografi responden berdasarkan pengalaman mengajar. Dan yang kelima ialah demografi responden berdasarkan penglibatan dalam program komuniti. Okey, kita lihat pada demografi yang pertama ialah demografi responden berdasarkan jantina. Ini ialah kami ambil daripada kalangan guru sekolah menengah, iaitu daripada kajian yang kami jalankan seramai 27 responden telah menjawab soal selidik yang diedarkan dan terdiri daripada 5 orang responden lelaki dan 22 orang responden perempuan. Seterusnya, demografi responden berdasarkan umur ialah antara umur 25 hingga 35 tahun menunjukkan bilangan yang paling tertinggi antara kesemua responden, seramai 17 responden. Selebihnya terdapat 2 kelompok umur responden yang memiliki peratusan yang sama,
pada setiap kelompok, iaitu responden pada sekitar umur 45 hingga 55 tahun dan 55 tahun ke atas. Manakala demografi responden berdasarkan tahap pendidikan pula diberi 4 pecahan, iaitu 4 kategori tahap pendidikan. Seramai 21 orang responden ataupun 77.8% mempunyai ijazah sarjana muda, manakala seramai 7 orang mempunyai ijazah sarjana dan selebihnya dengan 3.7% daripada kategori diploma dan doktor falsafah seramai 1 orang responden untuk setiap satu kategori. Seterusnya, responden berdasarkan pengalaman mengajar. Berdasarkan peratusan dari responden mengenai pengalaman mengajar, sebanyak 48.1% bersamaan dengan 13 orang responden mempunyai 0 hingga 5 tahun pengalaman mengajar, manakala 9 orang responden mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 5 tahun. Manakala 9 orang responden ataupun 33.3% mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 15 tahun dan 4 orang responden mempunyai 6 hingga 10 tahun pengalaman mengajar. Akhir sekali, sebanyak 1 orang responden mempunyai 11 hingga 15 tahun pengalaman mengajar. Demografi yang seterusnya ialah demografi responden berdasarkan penglibatan dalam komuniti. Daripada kajian yang kami jalankan, terdapat pelbagai program komuniti yang telah disertai oleh responden dalam kajian ini. Lebih kurang 16.7% bersamaan 2 orang responden menyertai program gotong royong, manakala bagi program seperti program komuniti kejiranan, komuniti wanita, rakan masjid dan majlis sambutan hari lahir, setiap dari program tersebut mempunyai 1 orang responden. Selebihnya, sebanyak 4 orang responden tidak mempunyai ataupun tidak terlibat dengan apa-apa program komuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Faridatul Aida binti Muhammad Rizan, P155624. Saya akan membentangkan dapatan bagi bahagian 4.3, iaitu peranan guru dalam membawa perubahan positif kepada komuniti. Berdasarkan kajian kami, majoriti responden menunjukkan pengiktirafan yang tinggi terhadap peranan guru dalam membentuk komuniti yang lebih baik. Sebanyak 85.2% responden yang bersetuju bahawa guru berperanan membentuk komuniti yang positif, manakala selebihnya juga bersetuju. Selain itu, 77.8% responden yang sangat bersetuju bahawa guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan kerja sukarelawan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa guru perlu terlibat secara aktif dalam program komuniti. Seramai 51.9% responden sangat bersetuju dan 40.7% bersetuju dengan kenyataan ini. Bukan itu sahaja, program luar bilik darjah seperti lawatan komuniti dan kem motivasi juga diakui memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada masyarakat setempat. Ini disokong oleh 59.3% responden yang sangat bersetuju terhadap kenyataan ini. Kesimpulannya, guru bukan hanya mendidik di bilik darjah, tetapi juga memainkan peranan besar dalam memperkasakan komuniti melalui pendidikan dan pelibatan sosial secara berterusan. Saya serahkan pembentangan kami kepada ahli yang seterusnya. Pada slide ini saya akan membentangkan jawapan responden daripada kajian yang kami jalankan, iaitu menilai program-program komuniti yang dianjurkan oleh guru dalam meningkatkan kesejahteraan komuniti. Okey, pada soalan 1 dan 2, dalam jadual yang ditunjukkan menunjukkan peratusan yang sama paling tinggi dalam kalangan responden, iaitu sebanyak 40.7% ataupun 11 responden sangat bersetuju dengan program yang dianjurkan oleh guru untuk menarik minat pelbagai lapisan masyarakat serta program komuniti yang membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan masyarakat. Pihak sekolah dapat membentuk pendidikan yang komprehensif bersama komuniti
Ini kerana komuniti mempunyai banyak pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Manakala peratusan sederhana sebanyak 33.3% ataupun 9 orang responden dan peratusan paling sedikit sebanyak 25.9 atau 7 orang responden pada soalan 1 dan soalan yang kedua. Manakala soalan yang ketiga menunjukkan peratusan paling tertinggi seramai 14 orang responden sangat bersetuju bahawa program komuniti berjaya melahirkan masyarakat yang lebih prihatin dan bertanggungjawab. Selain itu, memupuk semangat kerjasama bersama dalam satu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Manakala dalam soalan yang ketiga ini juga menunjukkan peratusan sederhana seramai 11 responden dan peratusan paling sedikit sebanyak 2 orang responden sahaja. Hal ini jelas menunjukkan program komuniti sangat digalakkan dalam memupuk warga negara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Seterusnya, pada soalan yang keempat menunjukkan peratusan sama dua skala yang paling rendah sebanyak 1 orang responden menjawab skala 2 dan 3, manakala 13 orang responden ialah peratusan paling tertinggi daripada 27 orang responden yang disoal selidik. Kerjasama guru dan masyarakat dapat mewujudkan hubungan yang erat dan harmoni. Daripada soalan 4 ini dapat kita lihat dengan penglibatan ibu bapa secara tidak langsung mereka juga memberikan sokongan kepada anak mereka untuk mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Soalan yang kelima menunjukkan peratusan tinggi pada skala 4 iaitu sebanyak 51.9% ataupun 14 responden bersetuju aktiviti komuniti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dapat membantu tahap sosioekonomi penduduk setempat. Manakala peratusan sederhana pada skala 5 sebanyak 10 orang responden sangat bersetuju. Seterusnya, peratusan pada skala 3 dan skala 1 adalah paling rendah. Itu sahaja daripada saya dan saya teruskan kepada rakan yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Khairunisa binti Halim, monometrik P155-273 akan membentangkan bahagian dapatan kajian dan perbincangan bahagian C, iaitu cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mempengaruhi perubahan dalam komuniti. Terdapat 5 soalan dalam bahagian ini. Yang soalan pertama ialah masyarakat setempat kurang memberi sokongan terhadap inisiatif yang dijalankan oleh guru. Jawapan paling tertinggi ialah 40.7% pilih tidak pasti dan sebanyak 22.2% memilih setuju. Hal ini dapat menunjukkan bahawa keaktifan masyarakat setempat itu bergantung pada tempat masing-masing. Okey, yang kedua, guru menghadapi kesukaran mendapatkan penajaan atau bantuan keuangan untuk aktiviti komuniti. Dalam dapatan kajian ini kita dapat lihat jawapan tertinggi memilih sebanyak 29.6% iaitu setuju dan sangat setuju sebanyak 14.8%. Kemudian tidak pasti sebanyak 29.6%. Hal ini menunjukkan bahawa masalah kewangan adalah salah satu punca utama kekurangan aktiviti komuniti yang dijalankan oleh guru. Soalan yang ketiga, kekurangan tenaga kerja sukarelawan dalam kalangan pelajar dan ibu bapa menyukarkan pelaksanaan program. Seramai 12 orang responden bersamaan dengan 44% bersetuju dan sebanyak 22% sangat bersetuju. Hal ini menunjukkan pelibatan daripada ibu bapa dan pelajar yang rendah menyukarkan lagi pelaksanaan program komuniti dalam masyarakat. Dan akhir sekali, kekangan masa menjalankan tugasan sebagai seorang guru menyukarkan saya untuk melibat secara aktif dalam komuniti. Sebanyak 37% memilih setuju dan sebanyak 37% juga memilih sangat setuju. Hal ini menunjukkan masa para guru telah dipenuhi dengan pengajaran di sekolah menyebabkan guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melibatkan diri dalam aktiviti komuniti setempat. Sambungan daripada soalan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mempengaruhi perubahan komuniti. Soalan yang kelima, nyatakan cabaran lain yang dihadapi guru dalam menganjurkan program-program yang melibatkan komuniti setempat jika ada. Terdapat 2 jenis jawapan, iaitu yang pertama sekali cabaran dari segi kesokongan dari rakan sekerja itu sendiri
Dan yang kedua, cabaran dari segi logistik dan kekurangan kemudahan asas. Dapat dilihat di sini yang mana para guru merasakan sokongan dan juga cabaran dari segi logistik dan kekurangan kemudahan asas menjadi salah satu penghalang utama mereka untuk menjalankan aktiviti komuniti. Kerjasama yang dalaman yang kukuh serta motivasi untuk menjalankan aktiviti luar ini penting untuk menjamin keberkesanan satu program yang dijalankan. Sokongan dari segi keuangan dan juga kemudahan asas juga penting untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu program. Assalamualaikum, nama saya Nobakis binti Syah Fauzi, nombor metrik P157426. Seterusnya, saya akan bentangkan mengenai implikasi kajian yang diperolehi daripada dapatan kajian ini. Yang pertama, dari aspek kesedaran masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahawa peranan guru bukan hanya tertumpu dalam bilik darjah semata-mata, guru juga memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan sosial, khususnya dalam membentuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Maka tanggapan masyarakat terhadap profesion perguruan perlu diperluas. Menyentuh tentang pembangunan profesional guru. Guru pada masa kini perlu diberi pendedahan dalam aspek kepimpinan, komunikasi dan juga keupayaan membuat keputusan secara efektif. Oleh itu, latihan profesional sedia ada haruslah dipertingkatkan supaya guru sentiasa bersedia menghadapi cabaran pendidikan semasa. Yang ketiga, berkaitan dengan perbaharuan dasar pendidikan. Mana-mana dasar yang digubal harus menyokong peranan guru dalam komuniti. Contohnya, menyediakan insentif yang bersesuaian, peluang kenaikan pangkat serta memperkukuhkan jalinan kerjasama antara sekolah dan komuniti setempat. Akhir sekali, dari sudut cadangan penyelidikan lanjutan, dapatan ini membuka ruang kajian mendalam berkaitan teknik dan pendekatan pengajaran yang lebih berkesan, mengenal pasti cabaran yang dihadapi guru sebagai ejen perubahan serta menilai sejauh mana keberkesanan program-program intervensi yang dilaksanakan. Secara keseluruhannya, implikasi ini bukan sahaja memberi manfaat kepada guru tetapi turut memperkukuh ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Azhar dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Puteri Saidatul Nafisah binti Abdul Rahim, nombor metrik P155921. Sebagai kesimpulan kepada pembentangan saya, izinkan saya merumuskan dapatan utama dengan memberi penekanan terhadap peranan guru sebagai ejen perubahan dalam komuniti. Hari ini kita tidak lagi boleh melihat guru hanya sebagai pengajar dalam kelas. Hakikatnya, guru mainkan peranan yang jauh lebih besar sebagai ejen perubahan, pemimpin dalam komuniti dan juga pemacu utama pembangunan negara. Namun begitu, dalam era pendidikan moden yang dipacu oleh teknologi dan globalisasi, guru berdepan pelbagai cabaran yang besar dan mencabar. Antara yang paling ketara ialah beban tugas yang bukan teras yang sering mengganggu fokus utama guru dalam melaksanakan pengajaran yang berkualiti. Seterusnya, keperluan untuk mengintegrasikan teknologi secara berkesan dalam PDP serta harapan tinggi masyarakat yang menginginkan keputusan serta pencapaian cemerlang tanpa menyedari tekanan yang ditanggung oleh guru itu sendiri. Semua ini memberi isyarat jelas bahawa guru perlu disokong dengan latihan profesional yang berterusan dan relevan dengan cabaran semasa. Peningkatan kemahiran guru bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan mendesak. Dalam konteks ini, wujud beberapa bentuk latihan yang perlu diberi keutamaan. Antaranya ialah latihan dalam pedagogi digital. Guru perlu celik teknologi dan mampu mengendali PDP dalam pelbagai bentuk sama ada secara bersemuka, dalam talian maupun hibrid. Penggunaan aplikasi interaktif, penilaian digital dan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid memerlukan kemahiran teknikal yang mantap. Latihan dalam pengurusan emosi dan motivasi diri. Ini amat penting bagi memastikan guru kekal berdaya tahan, dapat menguruskan tekanan dan terus bersemangat dalam mendidik. Walaupun dalam keadaan yang mencabar. Kajian turut menunjukkan bahawa guru yang bermotivasi tinggi cenderung untuk lebih berkesan dalam menyampaikan ilmu dan membentuk sahsiah murid. Lebih menarik, pandangan ini turut dikukuhkan oleh kajian Muhammad Izham dan rakan-rakan pada tahun 2021 yang menyatakan latihan guru bukan sahaja melibatkan pedagogi tetapi juga pembangunan kepimpinan. Ini menunjukkan bahawa guru juga perlu diperkasa sebagai pemimpin
profesional bukan hanya menyampai kandungan. Mereka harus berupaya membuat keputusan, membimbing rakan sekerja dan membawa perubahan positif dalam komuniti sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang kedua. Transformasi pendidikan tidak akan berlaku tanpa terlebih dahulu berlaku transformasi dalam kalangan guru. Guru yang kompeten, reflektif dan progresif akan membawa impak besar kepada kejayaan sistem pendidikan negara secara keseluruhannya. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa pelaburan terhadap pembangunan profesional guru adalah pelaburan terhadap masa depan negara. Apabila kita membangunkan guru dari segi kemahiran, emosi, kepemimpinan dan teknologi, kita sebenarnya sedang membina asas kukuh bagi negara yang lebih maju, berilmu dan berdaya saing. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.